Assalamualaikum you guys dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Yahya Abdullah di dalam segmen Talk Gear. Okey, segmen ni sangat-sangat berinformatif dan sangat interesting, okey. Topik-topik yang kita akan kupas adalah topik yang wow, interesting, yang pasti you all suka. Tapi sebelum tu saya minta tolonglah, okey. Tolonglah subscribe, like dan share. Dan juga sepanjang kita berceloteh di dalam podcast ini, saya minta lah you all boleh komen. Kenapa? Sebab saya nak tahu juga apa luahan you all yang berkenaan tentang topik yang kita akan bincangkan. Ya, saya bukan doktor bedah, tapi saya sure akan bedah segala kupasan yang anda berikan. Okay guys, bagi you all yang belum lagi mengikuti rancangan kita sebelum ni kita ada berbincang tentang topik yang best. Topik tu adalah kereta baru atau kereta lama. Kenapa kita nak beli kereta? Okey, memandangkan topik yang last tu kita bincang tentang kereta baru dan kereta second hand. Apa kata hari ni kita cerita tentang kereta second hand lah. Okey. Apakah ciri-ciri kereta second hand yang perlu kita beli? Okey, kita perlu tengok, kita perlu research, kita perlu jejak, kita perlu ambil experience daripada orang-orang yang pernah berpengalaman dengan kereta second hand. Jadi isu-isu ni kita nak kupas hari ni supaya pilihan kita bagi kita lah yang terpaksa berminat dalam bajet untuk market kereta-kereta second hand ni lebih tepat dan orang kata informatif. Guys, kita ni kalau kita pilih kereta, sebetulnya macam kita ni pilih nak kahwin, kan? Jadi apa kita tengok kalau kita nak kahwin, kita tak rupa. Of course, cun lah. Okay, tu nombor satu. Dua, meragam tak kereta ni kan? Macam mana ragam dia kan? Yalah, kalau ragamnya kurang, mungkin okey, tapi kalau ragamnya lebih, macam mana? Lepas tu, ini memang tak boleh lari lah. Hantarannya berapa? Okey, berapakah harga kereta tu? Berapakah kita sanggup keluar ataupun mampu keluar? Maintenance-nya, kan? Seperti mencari seorang isteri, lepas kahwin, kenalah kita maintain, kan? Kena kasih aksesori yang cantik-cantik, kena kasih makanan yang sedap-sedap. Jadi kereta tu pun kenalah maintain. Okay? Kalau nak cantik, kena kasih sport rim yang baik ataupun tukarkan bumper, tukarkan spoiler. Okay? Itu ikut sembang lah kan. Tapi penjagaan dia, minyak yang bagus. Okay? Bateri pun kita tengok dah setahun ke belum, takut nanti bateri tu kong tepi jalan, kereta tak boleh start, tayar dah botak ke tidak, apa lagi. Semua ciri-ciri yang wear and tear ni kita kena perhatikan. Sebab ciri-ciri kereta second hand ni adalah ia adalah terpakai. Jadi sebelum masalah-masalah wear and tear ni berlaku dan kita tersarai di tepi jalan, kita mesti fikir dengan matang dan bijak, fikir jauh sikit ke hadapan untuk benda-benda maintenance dan kos yang berkenaan. Guys, dekat mana kita akan jumpa kereta second hand? Mana kita nak cari kereta terpakai ni? Pertama-tama kali ni of course kita akan fikir dekat used car sales lah, dekat lot-lot kereta yang banyak lah di seluruh negara, terutamanya di bandar-bandar besar. Banyak lot-lot kereta terpakai ni dengan bermacam-macam model dan bermacam-macam condition dan harga yang kita boleh pilih. Mungkin kita boleh recce dulu, kita boleh check, kita boleh pergi tengok mana yang sesuai dengan kita, dengan mileage-nya, dengan keadaan bodinya, dan berapa tahun usia kereta tu. Jadi ada banyak ciri-ciri yang kita kena recce. Tapi bukan sahaja secara fizikal lah kita boleh recce kereta-kereta ni semua. Online banyak penjualan kereta online yang kita boleh tengok daripada phone kita sendiri. Dan kita boleh tengok harganya dalam range berapa yang kita mampu, yang kita nak. Pada saya, benda ni dah senang. Jadi kita boleh buat pilihan yang tepat, yang bijak, supaya kita lebih sesuai dengan bajet kita dan keperluan kita dan juga tujuan kita nak gunakan kereta tu. Okey, soalan yang terbaik daripada Cik Am. Dia tanya, mana saya pilih? Saya nak recce secara fizikal depan-depan
ataupun secara online. Okey, ni saya beritahu lah terus terang ya. Saya ni lebih kepada depan-depan kerana saya ni memang minat. Okey, saya ni memang minat kereta dan motor dan benda-benda kenderaan secara fizikal. Jadi saya perlu ada rasa bila pegang tu, bila kita masuk duduk, pegang steering, betulkan seat tu, adakah sesuai dengan saya. Saya bukan setakat bargain hunting, okey, atau tengok harga, tengok gambar. Ya, ada setengah orang memang mungkin untuk penilaian awal, saya pun akan melakukan penilaian awal untuk listing, cari, okey, mungkin dalam range harga ataupun range mileage batuan ataupun range tahun, okey, kereta tu, mungkin saya akan cari listing, okey, saya akan shortlist kan daripada online, sebab pada saya itu cara yang paling senang. Tapi bila kita betul-betul nak kenal kereta tu, kita nak rasa vibe dia, nak rasa feel dia kan, kita kena duduk dalam kereta tu, kita kena pegang steering dia, kita kena rasa pedal dia, kita kena cuba onkan enjin dan dengar, okey, bunyi. Nasihat saya lah, bawa kawan atau mekanik ke, sama-sama pergi tengok supaya kita boleh dengar, okey, kita boleh nampak, kita boleh lihat dengan jelas kondisi kereta tu sebenarnya, adakah berbaloi dengan apa yang kita akan keluarkan duit seperti yang dijanjikan, supaya kita tak breakdown di tepi jalan. Dan saya biasanya tak akan pergi seorang lah. Kenapa saya tak akan pergi seorang? Sebab walaupun saya ni peminat kereta, ya, peminat automotif, tapi saya akan bawa seorang yang lagi pandai daripada saya, dan mungkin dia sendiri ada pengalaman dalam jenis kereta yang saya akan beli tu. Jadi saya boleh dapat information yang lebih tepat, lebih baik, dan untuk jangka waktu yang panjang. Saya dah buat yang semua ni, ini bukan teori je, dapat menjimatkan poket dan nyawa saya sendiri. Okay? Betul, soalan-soalan macam ni bila kita jumpa sesuatu yang kita suka, kereta ni, tapi dia bukan dekat dengan lokaliti kita. Mungkin saya ni duduk Subang lah kata kan, tapi keretanya ada di Penang lah kata. Alamak, macam mana tu, jauh benar. Mungkin kita boleh tengok gambar, boleh tengok details, mungkin kita boleh tengok keadaan dalaman dia. Macam mana caranya? Kita boleh minta tolong dia, tolong boleh tak hantar gambar yang lebih sikit. Okey, kita dapat contact ownernya, gambar yang spesifik, mungkin engine bay dalam macam mana, mungkin compartment sendiri dalam kereta tu macam mana, pintunya buka, kita tengok luas ke tak macam mana. Tapi saya sekarang biasanya akan demand, kalau jauh, nombor satu saya akan minta video. Satu, bila start kereta tu kan, dan nak dengar enjinnya seberapa rapat yang dia boleh rekod, dan juga bila buka pintu, okey, bunyi ensil macam mana. Dan saya sini nak tengok, okey, bila dia mainkan suspension, okey. Jadi itu adalah orang kata ujian-ujian lazim, sama ada kita fizikal ke tidak. Jadi saya akan minta tu dulu, dan kalau saya puas hati, mungkin saya akan lakukan perjalanan jauh kan. Kalau saya dekat Subang untuk nak pergi Penang, tak pasal-pasal keluar beratus-ratus ringgit pergi balik. Tapi kalau keretanya tak best, tak ngam, saya akan kerugian daripada kita nak minta diskaun sekali tak jadi beli keretanya, kita pula rugi beratus-ratus sampai pergi balik jauh. Okay guys, saya rasa lah, okay, ini bukan nak kata apalah, tapi kebanyakan kita, especially kita-kita yang mungkin kurang arif tentang kereta lah, ataupun otomotif, ataupun penjagaan enjin, maintenance dan sebagainya, kenapa kita macam ada sifat macam takut nak beli kereta second hand ni? Sebab kita takut kena tipu. Simple, saya cakap direct. Mungkin apa yang diwar-war tu sebetulnya tak secantik apa yang disampaikan kepada kita. Jadi saya faham, sebab saya pun masa saya ingat dululah, berapa tahun dulu saya beli kereta pertama saya itu second hand. Jadi daripada luar memang cantik, dijanjikan macam-macam, dapat free gift itu ini. Wah, tengok pula dia baru polish kereta tu. Ni di kedai kereta second hand. Jadi saya rasa berbaloi beli kereta ni, tak perlu beli baru, saya fikir. Tapi kita kena realistik. Macam mana pun kereta second hand ni, dia ada gremlinnya. Gremlinnya memang tetap ada. Macam saya cakap tadi, kalau nak beli kereta second hand ni, bawa orang yang, contohnya seperti seorang member yang pandai tentang mechanical dan sebagainya, mekanik ke, ataupun seorang yang memang dah pakai kereta tu. Tapi dalam kes kereta-kereta yang rare macam mana, atau kereta yang kurang di jalanan, ini saya pun suka juga beli kereta-kereta
kereta-kereta rare ni. Jadi yang orang tak beli. Pada saya nak kelainan. Walaupun kereta tu tak mahal, tapi kadang kita ambil kira juga, kita sanggup tak kalau apa-apa berlaku. Contohnya, kereta yang kurang ada di jalan ni, spare part dia tak ada di semua kedai. Jadi kereta-kereta yang jenamanya pelik-pelik, mungkin ada specialist yang boleh maintain. Tapi kalau kita breakdown beratus-ratus kilometer daripada tempat specialist tu, macam mana? Kita sanggup tak towing selalu? Okay, kalau dia tak tahan lah. Dan biasa kereta-kereta yang second hand yang kurang, okay, di atas jalan raya ni biasanya kurang reliable. Okay, ada reliability issues. Tapi mungkin kerana style cantik ataupun mungkin rare, jadi saya tertarik dengan benda-benda rare macam ni. Tadi kita kena tanggung lah kalau kita sanggup. Jadi yang saya fikir ni, pasal kena tipu ni is very relative. Sangat-sangat relative. Bila kita expect kereta-kereta second hand ni reliable, tahan, tak perlu sangat maintenance, tapi itu tak reality. Hakikatnya ini adalah barang terpakai. Jadi of course start-startnya kita beli kereta tu, kita kena tahu service history dia, apa yang ditukar, apa yang belum ditukar, apa yang perlu ditukar dan apa yang wajib dibuat supaya kita ni kurang risau, kurang risiko. Jadi tipu tak tipu bergantung pada observation kita sendiri dan of course si penjual, sama dia adalah private seller, persendirian ataupun kedai, dia jujur dengan kita. Okey, pada saya lah, okey, ni ni saya suka. Ada satu masa dulu kereta baru ni, actually sampai sekarang pun ada lagi, dia akan tawarkan satu harga, lepas tu dia akan bagi diskaun gila-gila kan, diskaun dahsyat-dahsyat. Tapi adakah betul diskaun? Kadang-kadang bila kita tengok kereta baru ni, saya cerita kereta baru sikit lah, dia bagi diskaun mungkin kerana ini tahun lepas punya keluaran, jadi mungkin ada luput sikit kat situ kan, daripada segi mungkin wear and tear dia, getah-getah dia. Jadi model tahun lepas dijual pada tahun ni, of course dia akan kasih satu rebate. Sebenarnya bukan diskaun pun, sebenarnya rebate, sebab dia dah melebihi jangka hayat dia. Macam keluaran dia 2020 tapi dia jual 2023. Jadi 3 tahun tu dia akan mengalami satu depresiasi daripada segi bukan setakat harga, tapi wear and tear part seperti getah-getah apa semua dah mula keras, tayar pun dah mula keras. Jadi dia akan kasih rebate untuk jalankan stok. Tapi itu kereta baru. Kereta second hand macam mana? Kita tengok, tayar ni baru ke tak? Itu kita tengok. Lepas tu dia punya timing belt dah tukar ke belum? Ni minyak enjin ni, minyak enjin lama ke atau dia akan flashkan dan ganti baru? Jadi kita nak minta pelarasan harga kat situ. Macam mana? Apa yang kita boleh tawar-menawar kat situ? Jadi point saya nak cakap sekarang ni adalah pasal tawar-menawar. Jadi bila kita boleh melakukan tawar-menawar, kita boleh lebih tepat, okay, fitkan dengan bajet kita. Okay, macam tayar dah botak lah, okay, kalau boleh tolak 200, ataupun kalau tak boleh suruh kedai atau private owner tu tukar tayar baru, okay. Ataupun biasanya bila orang beli kereta second hand ni, kedai tu mekanik akan cakap, okay, kita flush semua engine oil, semua lubrication, kita akan kasih minyak baru apa semua. Kadang-kadang setengah kedai tu pula, okay, kita boleh tawar lagi, dia akan kasih Astro lah, dia akan kasih minyak penuh lah, dia akan kasih itu, dia akan kasih ini. Jadi kat mana kita nak letak harga? Jadi adakah kita akan minta tawar-menawar harga atau kita akan minta freebies, goodies? Jadi pada saya seronok bila kita beli kereta second hand ni, kita boleh tawar-menawar. Jadi boleh sesuaikan bajet kita. Okay guys, pada saya ni paling mustahak lah. Ini pun dah berlaku kat saya lah. Saya cakap terus terang lah. Tapi saya fikir berlaku kat saya seorang. Tapi rupanya ramai pun suka juga. Okay, kalau kita beli kereta second hand ni, nak beli yang standard ke atau nak beli yang modified? Orang kata beli modified, kereta dah kena racing, kereta dah kena lenjan, kereta dah kena guna. Dia modified, tapi kita tengok juga modified tu macam mana. Setengah orang modified memang dia nak buat street racer kan, prom naik turun gunung, corner-corner sana sini. Jadi mungkin wear and tear tayar, suspension, bushing, engine tu sendiri. Jadi mungkin kat situ wear and tearnya kuat. Jadi nak kena beli kereta macam tu. Pada saya, bila saya cari kereta yang dah dimodifikasi, bukan saya maksud mengarah ke situ.
bukannya kereta yang dah dilejan. Contohnya macam banyak Mercedes second hand yang menggunakan add-on pada aksesori seperti bumper, seperti sport rim lain, seperti exhaust yang lain. Tapi semuanya standard modification untuk nampakkan kereta lebih cantik. Mungkin power sikit kan. Dan juga setengah-setengah kereta dia modified daripada segi tukar steering, dalam dia kasih leather. Lepas tu kita tengok mungkin kereta lama ni tak ada touchscreen, TFT, mungkin dah tukar. Jadi benda-benda yang modifikasi yang sebetulnya tak menggalakkan mereka melenjan kereta tu, pada saya okey kan. Mungkin kereta tu kalau dah dicat balik semula, mungkin ditampal stiker macam-macam, okey, dari segi modifikasi tu mungkin saya ada was-was sikit lah, mungkin kereta ni ada accident ke apa ke, kenapa dia nak cat balik, nak tampal stiker banyak-banyak. Tapi kalau dia letak macam leather seats, okey, macam steering cover yang baik, okey, mungkin pedal yang authentic, yang smart. Of course sport rim dah tukar daripada 15 jadi 17. Okey, tayar pun dia kasih okey lah, mungkin 85% bunga. Jadi pada saya dekat situ, saya lebih berkenan kat situ daripada saya beli kereta yang standard habis. Sebab kebanyakannya biasanya lah kereta standard sekian-sekian harga, dan kereta yang dah ditukar sport rim lebih cantik, tukar internals dalaman lebih cantik, pasang TFT screen yang cantik, harga dia tak ada beza sangat. Sebab akhirnya pada saya lah, kalau saya beli kereta, saya juga akan modifikasi, bukan saya nak buat lomba, tapi saya nak buat lebih kepada apa yang saya suka dalam kereta tu. Jadi kalau saya cari kereta yang dah dimodifikasi sedemikian rupa, saya rasa saya akan beli lah. Of course saya akan beli, sebab saya dah tak perlu kos-kos untuk modifikasi kereta tu. Tapi kalau boleh cari kereta yang betul-betul standard, okey, dan harganya alah beli menang memakai lah, orang kata berbaloi, jadi saya rasa pun boleh. Jadi kita tak ada was-was tentang apa yang owner sebelumnya, pemilik sebelumnya gunakan kereta tu apa tujuan dia. Jadi kita boleh tengok kereta standard ni biasanya kereta yang tak dilanyak, okey. Kereta modifikasi ni mungkin kita kena tengok juga. Okey, kalau modifikasi ala boy racer, pada saya elak lah. Tapi kalau modifikasi dari segi kasih cantik, kasih gah, kasih stylo, tengok juga okey, modifikasi yang dia orang buat tu berbaloi tak dengan, mungkin ada pertambahan harga. Tapi biasanya standard dan modifikasi yang macam tu harganya tak berapa jauh, dan pada saya akan pilih yang dah ditukar segala aksesori ni. Okey, point yang pada saya lah ni, ni point orang tua kan, nasihat-nasihat semua ni. Akhirnya bila kita beli kereta second hand ni, kita beli kereta second hand dan terpakai kan. Saya dah mungkin ada cakap tadi, okey, poin-poin ni sikit, tapi saya nak ulang, dan pada saya ni sangat mustahak kita beli barang yang dah terpakai. Jadi kita kena tenteram, okey, setelah kita setuju dan keluarkan duitnya. Jadi apa-apa hal dengan kereta-kereta yang terpakai ni, kita mesti, orang kata, take it with a pinch of salt. Kita mesti sentiasa waspada. Okey, kita sentiasa orang kata aware dan alert. Okey, bila-bila masa kita boleh berlaku kemungkinan bukan major tapi mungkin minor breakdown. Okey, dan kemungkinan walaupun kita bayar kereta tu murah, okey, sebab daripada segi depresiasi, okey, daripada harga asal, tapi kalau ada apa-apa yang rosak, dan kemungkinan dia akan lebih rosak dan lebih kerap daripada kereta baru, kita mesti ready, okey, untuk ada duit tambahan. Sebab dah berlaku pada saya juga kan, okay, nak juga pakai kereta second hand, sebab macam saya cakap dia rare. Jadi bila dia rosak, kita nak reki spare part dia, dan spare partnya pun tak ada. Bila kita nak tunggu, nak pakai bulan-bulan, tak ada. Lepas tu macam saya cakap, saya pernah accident juga, nak importkan spare part dia daripada Jepun. Lepas tu bila pasang, tak semua orang boleh pasang, kena cari specialist. Akhirnya semua menguji kesabaran dan menguji dompet. Okay, kalau kita ada ketahanan daripada dua segi tu, bolehlah kita beli kereta second hand. Tapi ujung-ujungnya pada saya terpulang kepada diri sendiri kan, ikut bajet macam mana. Tak semua orang ada kemampuan yang sama dan tujuan yang sama untuk kereta tu kan. Ada yang nak buat lanyak, ada yang nak buat kereta kedua ketiga, ada yang nak buat kereta kasih girlfriend. Jadi terpulanglah pada you all, nak sesuaikan keadaan. Janji kita kena buat
well informed advice, okay, daripada contohnya macam rancangan sekarang kita podcast ni, Talk Gear, untuk kita dapat segala poin-poin dan tip yang efektif dalam pembelian kereta second hand. Okay, soalan ni memang tak boleh lari lah, tak boleh lepas. Sebab dia faktor duit sebenarnya. Nak beli daripada used car atau kedai kereta terpakai, atau kita nak beli daripada direct owner, okay, pemilik asal. Mana satu kita nak pilih Pada saya macam ni lah. Saya akan tengok dua-dua dulu. Sebab nombor satu, of course, kalau kita beli daripada pemilik, harganya memang jauh daripada apa yang dijual di kedai kereta terpakai. Kenapa? Sebab of course lah, kedai kereta tu dia ada kos-kos dia yang menyebabkan kereta tu lebih mahal. Tapi kita mungkin boleh, dan kebanyakannya sekarang, okay, kedai second hand pun dah mula beri warranty, okay, ke atas kereta-kereta terpakai yang mereka jual. Dan kita kurang-kurang ada bukan setakat warranty, tapi guarantee kereta ni adalah seperti yang di advertise, okay. Kalau apa-apa hal kita jumpa balik, ini ini dia terpaksa akur dan ikut, okay, apa yang kita bisingkan kalau ada masalah kereta tu. Jadi dia pun kedai kereta, jadi kita lebih berkemampuan untuk handle apa masalah komplain kita. Tapi ialah, berbalik kepada harga tu pula, memang ada beza kurang-kurang. Saya boleh cakap lah, kurang-kurang pun 10 hingga 15% daripada beli daripada pemilik private, okay, atau direct owner. Tapi kalau kita beli pada direct owner, kita, pada saya lah, kita jumpa dulu owner tu dulu, kita tengok karakter dia macam mana, kita tengok adalah keadaan yang dia pakai kereta tu seperti yang dia beritahu, ladies only, ataupun orang tua pergi ke surau sahaja, kan, ataupun second wife bawa untuk beli-beli grocery saja. Adakah betul semua tu? Sekali kita pergi tengok, katanya orang tua bawa kereta pergi surau, keretanya sport rim semacam, dengan spoiler, dengan apa, kan. Ini kereta racing. Itu pulang balik kepada kejujuran bila kita tengok, okay, owner tu sendiri. Tapi pada saya, kalau kita jumpa owner yang jujur dan ada service record, history, dan apa yang dikata tentang pemanduan kereta tu sendiri adalah bertepatan dengan apa yang dia cakap, dan kondisi kereta tu saya rasa berbaloi. Sebab penjimatan kereta tu banyak, dan akhirnya kereta ni pun dua-dua pun terpakai juga, second hand juga. Tak kira lah daripada owner ke ataupun daripada kedai second hand. Itu semua terpulang atas kita, supaya macam saya cakap tadi, dua perkara berlaku, kita selamat daripada segi keselamatan dan selamat daripada segi wang ringgit dalam jangka pendek dan jangka panjang. Saya rasa ni banyak berlaku, tapi Alhamdulillah tak berlaku kepada saya lah, okay. Banyak kawan pun dah kena, okay. Bila saya beli kereta second hand terpakai, tak kira lah daripada kedai kereta second hand terpakai ni ataupun daripada pemilik, owner direct, sekali rupanya tak seindah apa yang dikabar, okay. Rupanya dah kena tipu lah kereta. Jadi macam mana, apa kita buat? Nombor satu, kita boleh pergi ke tribunal lah, okay. Itulah cara yang paling official sekali, rasmi sekali. Dan ada setengah kawan saya pun ada macam keras sikit pergi buat report polis, okay, tentang penipuan. Pada saya sendiri, saya pernah tolong kawan, kita viralkan daripada segala social media platform yang boleh, dan sharekan banyak-banyak. Especially share tu, kita sharekan kepada customer-customer kedai itu sendiri, okay. Ataupun even private owner yang jual tu, kita viralkan segala-galanya tentang janji yang telah dijanjikan kepada kita floodkan, okay, supaya semua tahu, sampai dia orang terpaksa akur yang memang mereka tak seperti janji, dan dia orang buat apa yang mereka boleh buat lah, okay, compensate balik dari segi wang ringgit, ataupun kereta tu diambil balik dan di repair, dibaik pulih seperti yang dijanjikan, dan ambil balik. Sebab benda dah pernah berlaku dulu. Jadi saya pun ada kawan-kawan yang macam runner dan juga repo, kawan-kawan tarik kereta ni. Jadi dia cerita kat saya lah benda-benda yang macam ni berlaku, kan. Untuk kita
selamatkan diri kita lah. Pada saya, pendapat saya, nombor satu, macam saya cakap tadi, reki dulu, checklist dulu kan, dan bawa pomen dan kawan-kawan sebelum kita beli. Tapi kalau nasi dah menjadi bubur, kita pastikan documentation kita semua ada, keadaan kondisi asal ada, waranti, garanti dan disetujui telah ditandatangani secara rasmi supaya kita boleh kurang-kurang boleh bawa kepada tribunal pengguna. Alright guys, nampaknya kita dah kupas macam-macam tentang kereta second hand ni, kereta terpakai ni. Sama ada kita beli daripada direct owner ataupun kedai used car juga. Jadi apa-apa mungkin ialah berapa minit saja podcast kita ni. Saya nak tahu lebih, pengalaman yang mungkin ada lain daripada apa yang kita bincangkan hari ini. Tolong guys, tolong komen supaya kita boleh lebih mengetahui pengalaman-pengalaman yang lain yang mungkin boleh membantu geng-geng kita yang di luar sana bila mereka nak beli kereta terpakai. Dengan itu saya harap you all, sekali lagi saya minta tolong subscribe, like, share dan sebarkan pada kawan-kawan tentang Talk Gear. Kita nak perkembangkan lagi cerita-cerita yang sangat informatif, yang sangat interaktif ni, supaya kita lebih berilmu tentang topik-topik yang bukan saja hari ini tapi di masa akan datang. Guys, terima kasih kerana setia bersama saya sepanjang podcast Talk Gear ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang bersama Dr. Yahya Abdullah. Jumpa lagi. Terima kasih.